Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi lagi ataupun ingin menerangkan kepada anak-anak pelajar ya berkaitan dengan kemahiran mendengar ya, di bawah anak topik mendengar secara berkesan. Okay, untuk tahu ya apakah teknik-teknik ataupun kaedah untuk mendengar secara berkesan, kita jumpa sebentar lagi. Okey anak-anak pelajar, sebelum saya lanjutkan kepada kaedah ataupun teknik mendengar secara berkesan, ya, sudilah kiranya anak-anak pelajar sharekan ya channel Cikgu ini kepada rakan-rakan yang lain ya. Jangan lupa komen dan subscribe channel Cikgu untuk memberi semangat kepada Cikgu untuk berkongsi lagi berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan pada masa akan datang. Okey, kita teruskan dengan perbincangan untuk kali ini ya. Apa yang akan Cikgu terangkan ya di bawah subtopik kemahiran mendengar ya, yang mana kita akan lihat perkongsian hari ini untuk teknik mendengar secara berkesan. Okey, sebelum itu kita lihat dahulu objektif kita ya. Objektif untuk kali ini ya diharapkan di akhir nanti para pelajar dapat menjelaskan kaedah mendengar secara berkesan. Ya, yang mana untuk kaedah mendengar secara berkesan ini dia ada 3. 1, mendengar secara empati dan objektif. Okey, yang kedua, mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Dan yang ketiga, mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, apakah ketiga-tiga kaedah ini? Okey, mendengar secara berkesan ya. Sebelum itu kita lihat apa itu mendengar secara berkesan. Ya, yang mana di sini seseorang yang mendengar mesej daripada penghantar dengan menggunakan tutur kata dan dapat menerima maklumat tersebut dengan baik. Ataupun yang dapat kita rumuskan, yang dapat Cikgu rumuskan di sini. Di sini ya, individu yang mendengar secara berkesan dia akan mendengar apa yang disampaikan oleh penghantar dengan baik, yang mana semua maklumat yang dihantar itu dapat diterima. Maknanya maklumat yang dihantar oleh penghantar adalah maklumat yang sama diterima oleh si penerima. Okay, barulah dikatakan individu itu mendengar secara berkesan. Okey, yang mana ya terdapat 3 kaedah mendengar secara berkesan. Okey, satu adalah mendengar secara empati dan objektif. Ya, yang kedua mendengar secara kritikal dan non-judgmental, dan yang ketiga adalah mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, bagaimana kaedah ketiga-tiga ini ya boleh digunakan? Okey, untuk mendengar secara empati dan objektif ya. Kalau anak-anak pelajar lihat di sini, ya, dia merujuk kepada proses mendengar dengan memahami, mengenali, merasai perasaan orang yang menyampaikan mesej. Ya, pendengar akan mentafsir mesej dan cuba menyelami mesej secara empati. Iaitu ya, pendengar cuba memahami, merasai dan menyamakan perasaan ya dengan si penghantar. Okey, ini yang dikatakan mendengar secara empati dan objektif. Kita cuba meletakkan diri kita di tempat si penghantar. Ya, kita merasai apa yang dia rasa. Ya, kita cuba menyelami apa perasaan si penyampai. Okey, itu dinamakan sebagai mendengar secara empati. Objektif di sini maknanya kita melihat ataupun kita mendengar kepada perkara yang disampaikan secara objektif, yang mana ya, maksudnya di sini benda yang betul lah ya. Jadi kaedah pertama ataupun teknik pertama mendengar secara berkesan adalah mendengar secara empati dan objektif.
Belajar ingat sahaja, empathy itu maknanya kita meletakkan diri kita, ya, kita cuba merasai apa yang disampaikan oleh si penghantar, kita cuba menyelami perasaan si penghantar, ya. Kita cuba mengenali, ya, apa perasaan dan cuba memahami mesej yang cuba disampaikan oleh si penghantar. Okay. Yang kedua, mendengar secara berkesan ataupun kaedah mendengar secara berkesan yang kedua adalah mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okey, maksud mendengar secara kritikal di sini adalah, ya, si penerima mendengar secara kritis dan cuba memahami, menganalisis dan memberi perhatian dengan tepat maklumat yang didengar. Okey, mendengar secara kritis maklumat yang didengar. Ya, cuba faham, cuba analisis apakah maklumat tersebut. Okey, non-judgmental pula adalah pendengar dengan pemikiran terbuka dan tidak membuat persepsi ataupun andaian awal terhadap penutur dan mesej yang disampaikan. Okey, jadi ini yang dimaksudkan mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okey, kritikal kita dengar dengan kritis, kita gunakan akal fikiran kita untuk memahami, untuk meneliti, untuk menganalisis maklumat yang disampaikan oleh si penghantar. Kemudian non-judgmental, kita jangan membuat andaian awal terhadap si penghantar dan terhadap maklumat yang cuba disampaikan. Fahami dahulu, tafsir dahulu, analisis dahulu sebelum kita buat andaian. Okey, dan teknik yang ketiga adalah mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, secara cetek maksudnya adalah si pendengar mendengar mesej berdasarkan maklumat asas sahaja. Ya, maknanya kita dengar maklumat yang basic sahaja yang disampaikan oleh si penghantar. Kemudian barulah kita cuba mendengar secara mendalam, ya, yang mana mendengar secara mendalam adalah mendengar dengan terperinci dan memberi maklum balas dengan berhujah ataupun memberi pandangan. Okey, maksudnya di sini apa yang cikgu dapat simpulkan? Secara cetek, okey, kita dengar maklumat-maklumat yang penting sahaja, yang asas sahaja. Okey, manakala secara mendalam pula, secara mendalam di sini kita akan mentafsir, akan menganalisis semua maklumat, ya, yang disampaikan. Kemudian kita akan cuba memberi pandangan terhadap maklumat yang disampaikan. Kita akan berhujah dengan si penghantar berkaitan dengan maklumat yang disampaikan. Okey, jadi anak-anak pelajar, itu berkaitan dengan 3 kaedah mendengar secara berkesan. Okey, kalau anak-anak pelajar ingat tadi, kita ada mendengar secara empati dan objektif. Okey, yang kedua mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okey, dan yang ketiga mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, jadi setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk kali ini. Cikgu harap video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk mengingati fakta khusus berkaitan dengan, ya, mendengar secara berkesan, yang mana kita merujuk kepada 3 kaedah mendengar secara berkesan. Okay, cikgu harap juga perkongsian ini dapat membantu anak-anak pelajar untuk menerangkan ataupun untuk menjelaskan ketiga-tiga teknik tersebut. Okey, jadi sampai di sini sahaja, ya. Cikgu ucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak pelajar untuk menonton video ini. Ya, jumpa lagi dan teruslah ke channel Cikgu Subi untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi. Bye.